Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah 7, tepat 7.30 jam saya lah. Jam korang tak tahu. Okey, InsyaAllah boleh share, boleh cerita-cerita, boleh beritahu kawan-kawan. Okey, InsyaAllah ada sharing pagi ni. Oh ya, mantap lah. Tuan Hakim Samsudin, Syukriya Mahir Bani. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Hakim. Okay, terima kasih. Jadi penonton setia setiap pagi. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, boleh tag kawan-kawan. Syukriya. Okay, Waalaikumsalam. Okay, boleh tag kawan-kawan, insyaAllah. Sofia, apa pergi? Sofia Syafia. Kak Ina. Lagi. Okey, boleh tag kawan-kawan, insyaAllah. Sambil-sambil tu. Panas. Okey, boleh. Waalaikumsalam. Alif Muhammad. InsyaAllah. Okey. Boleh. Suharyati. Alhamdulillah, hari semua positif semua. Harap semua okey pagi ni. Okey. Harap semua okey pagi ni. Harap semua rasa semangat. Okey. Semangat pun kena ada tajuk. Okey, sebab apa semangat? Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Kita akan cerita ini. Tajuk best juga hari ni. Bahagiakah kita? Semalam tanya cerita bab sesak nafas. Okey, hari ni kita nak cerita pasal bahagia ke kita ni? Dan ini antara sebab bila kita tak jelas benda ni, disebabkan sakit kita ni macam tak ada ending. Okey, sakit ni tak ada ending. Sebab biasanya terutamanya masalah anxiety. Okey, terutamanya yang ada masalah anxiety, dia orang punya problem ialah dia orang tak tahu apa dia nak. Okey, dia orang rasa semua susah. Okey, semua susah. Bila dah kena sakit gastric GERD, anxiety, dan dia rasa macam lemah dia tiap-tiap hari, last sekali dia pun tak tahu apa dia nak. Okey, apa dia nak hari-hari ni dia pun tak tahu. Okey, dan bila tak tahu apa dia nak doa pun tak tahu apa nak doa. Okey, bila tak tahu apa kita nak doa lagi dah tak jelas. Nampak tak kat ni? Bahagiakah kita tajuk begini? Ini nak cerita pasal macam mana, apa kita semua punya expectation kita punya tanggapan kita pasal bahagia. Tu cerita dia. Ramai orang dia seronok tengok orang gembira dan dia bandingkan dengan kehidupan dia. Okey, Ermayati Yanti. Okey, silakan ini orang kuat masjid Peningau ni. Okey, Kak Bibi Fazura, alhamdulillah. Hafizah Rosman. Okey, alhamdulillah. Bahagia ni dipanggil benda yang awak kata kita masing-masing faham pasal bahagia kita. Benda tu kita tak boleh nak cerita, tak boleh nak cakap bahagia ni mesti satu sudut. Tak. Sebab bahagia kita ni ada masing-masing punya kebahagiaan. Itu kena faham dulu. Okay, ramai orang faham bahagia ni ada duit banyak. Okay, ada orang rasa bahagia dengan anak ramai. Okay, ada orang yang tak ada anak rasa macam bahagianya anak ramai. Anak ramai
dia rasa bahagianya tak ada anak. Nak cerita lagi apa lagi? Dia setengah orang dia rasa bahagianya dapat suami ustaz. Okey? Seorang ni dia cakap, kenapa lah aku dapat suami ustaz? Okey? Yes. Antara yang benda yang terbaik, ending yang terbaik ialah, bahagia yang terbaik ialah kita bahagiakan orang lain. Tapi nak bahagiakan orang lain, kita pun kena bahagia. Yang ni pagi ni kena jelas. Okey, saya nak cerita pasal kebahagiaan. Nanti next kita akan cerita macam mana bahagianya rumah tangga, macam mana kita nak uruskan kebahagiaan ni. Okey. Tapi nak cerita hari ni ialah macam mana kita kena jelas bahagia kita. Kena jelas kebahagiaan kita. Sebab bila kita nak doa, okey, InsyaAllah pagi ni pukul 9.30, okey, kita ada InsyaAllah untuk bacaan Yasin. Okey, sesi bacaan Yasin dengan doa InsyaAllah. Okey, pukul 9.30. Boleh join sama-sama. Okey, tapi saya nak cerita sekarang ni bahagia. Okey, ramai orang takut nak minta dengan Allah. Waalaikumsalam Pak Ika. Okey, ramai orang takut nak minta dengan Allah. Okey, dan ramai orang cerita pasal ni, takkan nak minta Allah tak faham kita doa detail ke tak? Okey, takkan tak faham. Allah Ta'ala Maha tahu. Kita minta je macam tu, nanti Allah bagi. Okey, kalau guru saya dulu yang mengajar, kalau awak doa, awak cakap ikutlah Allah nak bagi berapa. Dia panggil doa orang sombong. Okey, berapa Allah nak bagi, Allah bagi je lah. Okey, doa orang sombong. Memang Allah dah faham berapa kita nak, berapa sihat kita nak. Tapi dia panggil submission. Apa yang kita minta, bersungguh-sungguhnya kita dengan minta dengan Allah. Minta kita cerita detail pasal kebahagiaan kita. Itu cerita dia. Kebahagiaan kita ni kita kena jelas. Nak doa bahagia. Sebab bahagia saya dengan bahagianya orang yang sedang live bersama saya, tuan-tuan puan-puan yang sedang live bersama saya ni, bahagia kita tak sama. Okey, doa yang terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak ceritanya bahagianya kita ni hasanah dunia, hasanah akhirat. Okey. Dan apa lagi orang cerita satu lagi? Wa qina adzabannar. Okey, jauh daripada api neraka. Okey, dikeluarkan daripada neraka, wa adkhulul jannata faqad faz. Orang yang bahagia ni apa dia? Masuk syurga. Dikeluarkan daripada neraka, masuk syurga. Itu kebahagiaan yang terbaik. Okey, bahagia yang terbaik. Paling terbaik ialah kita dapat redha Allah. Okey, bahagia yang paling terbaik, maksimum baik. Maksimum baik ialah kita dapat redha Allah SWT. Ini kebahagiaan paling terbaik. Itu sebab bila kita rasa bahagia, letakkan juga dengan apa perintah Allah dalam kebahagiaan kita. Okey, aku bahagia macam ni. Adakah Allah redha dengan kebahagiaan aku ni? Kena tanya macam tu juga. Contoh, aku redha. Aku bahagia dengan memancing. Tapi mancing aku sampai lupa solat. Sampai lupa solat subuh. Okey, adakah kebahagiaan aku ini membawa ke syurga? Rasa bahagia mancing, tapi bahagia mancing sehingga lupa solat. Apa jadi? Bahagia masuk neraka. Bahagia tapi masuk neraka. Okey, ini nak cerita kebahagiaan dia ada satu garisan sama dengan perintah Allah.
bahagia saya tak sama dengan bahagia tuan-tuan. Ada orang dia bahagia dengan dia rasa barang dia kemas satu rumah. Okey, itu rasa bahagia dia. Ada orang dia bahagia dengan banyaknya duit. Ada orang bahagia dengan ramainya bini. Pun ada. Ada orang dia bahagia dengan banyaknya kereta. Okey, ini nak cerita kebahagiaan kita berlainan. Itu sebab kita tak boleh nak order langsam. Okey? Tapi yang sepastinya, kebahagiaan yang pertama ialah kita kena jelas dulu apa bahagia kita. Okey? Itu cerita dia. Macam mana kita nak sembuh gastrik, kita kena jelas. Kena sembuh anxiety, kita kena jelas bahagia saya. Okey? Bahagia saya lepas ni apa dia? Saya seronok kalau buat bisnes. Okey, itu bahagia. Okey, ada orang yes. Ada orang tengok barang-barang kemas tersusun rapi. Ada orang dia rasa macam bahagia kalau ada emas sampai ke siku. Okey, ada orang bahagia dengan jam. Okey, bahagia dengan jam sampai ratus-ratus ribu. Dia rasa bahagia dengan ada jam black-black. Tu bahagia dia. Hobi dia. Okey, hobi mesti ada bahagia kat sana. Tak ada orang hobi tak. Okey, tak ada orang ada hobi tapi dia tak bahagia dengan hobi dia. Tak ada. Faham tak ni? Okey, sekarang ni kita kena jelas tentang kebahagiaan kita. Ini cerita dia. Bila nak doa apa yang awak rasa, bila awak sebut tu rasa, oi, sedap, seronok. Kalau rasa ngantuk sikit nak bangun subuh, bila sebut rasa bahagia tu, rasa boleh bangun. Macam tu. Ini cerita tentang bahagia. Okey? Macam bahagia saya seronok tengok orang sembuh gastrik. Saya seronok tengok orang anxiety sihat. Dia kena anxiety, sebelum ni tak boleh buat apa-apa, dia dah boleh buat apa-apa. Dia boleh buat macam-macam. Okey, ini bahagia saya. Dan kalau boleh, saya nak semua yang ada live malam hari ni, semua dah jelas tentang kebahagiaan dia. Okey? Okey. Saya nak sambung pasal cerita doa tadi. Bila nak doa, kita kena jelas dengan apa yang kita minta. Orang cakap tak boleh minta, mana boleh detail, takkan Allah tak tahu. Okey. Di sini sebenarnya Allah SWT maha tahu. Tapi kita kena tunjuk bersungguhnya kita tahap mana. Nak cerita, kita cerita bersungguh tahap mana. Okey, dia macam interview lah. Okey, macam interview kerja pun kita tulis kan. Kita tulis detail kita. Okey, padahalnya bos ataupun tempat kerja tu dia dah tulis dah kelayakan scan. Kelayakan ada scan. Kena ada kena ada ni, kena ada degree, kena ada ni, kena ada ni, kena ada komitmen. Tapi kenapa resume awak tulis balik? Okey, resume awak tulis balik. Okey, kalau awak tak tulis pun memang bos dah tahu. Sebab kau dah bawa sijil. Pun dah bawa semua, yang ori, yang kopi semua bawa. Tapi kenapa awak buat juga? Kenapa awak tulis juga? Nak ceritanya bersungguhnya kita nak kerja tempat tu. Okey, bersungguhnya kita sebagai hamba Allah, kita jelas apa yang kita minta. Okey, kita tulis kan, nak gaji berapa target. Ke ada waktu dekat resume tu, okey, tulislah gaji ikut bos nak bagi berapa. Bos nak bagi berapa, saya redha. Okey? Ada tak macam tu? Okey? Ataupun kalau kita buat tender kerajaan, okey, ambil tender lah, unduh tender ke buat projek ke apa. Okey, berapa kos? Okey? Berapa kos yang diberi untuk ni dan berapa untung? Contoh hampir kurang lah. Maknanya orang tanya. Okey, bida harga. Okey, ada kita tadi ikutlah berapa. Okey, dengan manusia pun kita bertunjuk, kita tunjuk sungguh-sungguh kita. Tapi bila doa dengan Allah, ikutlah Allah nak bagi. Bagi pun
boleh tak bagi pun tak apa. Okey. Okey. Dua contoh. Kalau kita minta loan sekalipun. Okey, minta loan dengan bank. Adakah kita minta ikutlah berapa-berapa bank boleh bagi? Saya redha. Berapa-berapa pun mesti kita kena jelas minimum, maksimum. Kita jelas benda tu. Tapi bila nak doa dengan Allah, benda yang sangat penting dalam hidup kita, kita boleh tengok, ya Allah, bagilah berapa kau nak bagi. Tak bagi pun tak apa. Jadi, faham tak? Kita tulis berapa kita nak. Kita bagi tahu berapa kita nak. Tapi yang belah sana terpulang pada dia. Kalau kita minta resume, mesti syarikat tu terima saya. Kalau kita minta kerja pun, adakah kewajipan untuk syarikat tu ambil kita? Dengan semua apa yang kita ada, adakah wajib syarikat tu ambil kita? Faham tak? Jadi syarikat nak ambil tu pulang pada dia. Kita tengok, okey, kau semua okey, semua resume semua okey. Okey, cara kau cakap pun okey, semua kau punya plan untuk syarikat pun okey. Tapi syarikat nak pilih ke tak nak pilih, terpulang. Okey, walaupun dia jelas lah, gaji saya nak kerja mesti gaji saya ialah 11,000, 10,000, baru saya nak kerja kat sini. Tulis siap-siap lah. Tapi syarikat pun dia cakap okey, mampu untuk bayar. Okey, syarikat pun bayar mampu, tapi dia nak pilih kita. Salah kah? Salah ke syarikat tu? Terpulang pada syarikat tu nak bagi ke tak nak bagi. Okey. Gitu juga kita dengan Allah. Bila kita minta detail, ada ustaz, setengah-setengah ustaz nak kena petik juga. Okey? Nak kena petik juga. Cakap tak boleh minta. Okey, tak boleh minta detail. Macam paksa Allah. Bukan paksa. Ni cerita kena detail. Kau paksa. Kau pergi buat resume, okey, tulis kerja sekian gaji. Adakah kau paksa syarikat tu bayar banyak-banyak tu? Tak, kita cerita berapa kita nak. Berapa kita nak, itu hak kita. Kita minta. Tapi syarikat nak bagi tak nak bagi, terpulang. Faham? Jelas? Okey, saya nak cerita ini kena doa, kena spesifik. Spesifik dengan kebahagiaan kita. Okey? Seterusnya, okey, saya nak cerita sama juga macam loan. Okey? Dia tengok, sebab loan akan tengok kerjaan, okey? Bank tu sendiri akan tengok kita punya kelayakan. Kau minta 100,000, tengok pada statement kau ni layak 50,000, dapat 50,000. Tapi kalau kau minta 50,000, tapi kelayakan dia 100,000, dia akan tanya, kau nak 100,000 ke 50,000? Nanti aku bagi 100,000 kalau kau nak. Faham tak cerita dia? Ini sekarang ni, begitu juga bahagia kita. Kita kena jelas dengan apa yang kita minta. Okey? Dan kita minta sedetailnya. Okey, seterusnya saya nak cerita bahagia ni dia datang ke kita yang kena buat. Bahagia ni dia akan datang ke ataupun kita yang kena create benda tu. Okey, bahagia ni dia akan datang sendiri ataupun kita yang kena cipta. Okey. Kebahagiaan akan datang dengan kita cipta. Kita yang lontarkan kebahagiaan itu, barulah kebahagiaan itu akan datang dalam diri kita. Itu ceritanya. Kalau awak nak tunggu awak bahagia, tunggulah kau di situ. Okey, kalau awak rasa kau rasa nantilah saya tunggu saya bahagia. Tunggulah saya bahagia baru saya nak buat. Tunggulah saya bahagia baru saya nak join. Tunggulah saya sihat baru saya nak bantu orang lain. Faham tak? Nak cipta nak start kat mana? Kalau kata nak cipta tu nak mula kat mana? Bahagia ni, okey,
bahagia ni nak mula kat mana? Kalau nak cerita, nak mula kat mana? Ya Allah, susah pula tajuk ini. Bila cakap nak bahagia, lepas tu kena cipta. Lepas tu nak mula kat mana? Kat mana nak mula? Okey, bila sebut nak bahagia, pertama kena mula dengan fikir. Fikir nak bahagia. Nak bahagia, pertama kena fikir dulu. Okay? Fikir bahagia. Okay? Yang kedua, apa dia? Tadi fikir. Yang kedua, doa untuk bahagia. Ya Allah, kurniakanlah aku, Allah kurniakanlah kepadaku kebahagiaan 100%. Pandai-pandai sebut 100% pula. Ikut saya lah. Itu yang saya minta dengan Allah. Allah nak bagi berapa terpulang pada Allah. Saya minta 100%. Ya Allah, bagilah aku bahagia 100%. Okey? Jelas? Mula bahagia. Yang kedua, fikir bahagia. Ni doa. Doa dengan Allah. Okey, doa dia boleh jadi dua. Boleh jadi doa dengan mulut dan doa dalam hati. Itu saya cakap doa. Okey. Yang ketiga apa dia? Cakap. Cakap baik-baik. 3 benda. Okey, fikir, doa, cakap benda baik-baik. Kenapa awak tak bahagia? Kenapa awak rasa, ya Ustaz, saya dapat suami tak guna lah Ustaz. Ustaz, saya dapat suami tak guna Ustaz. Saya tengok suami orang lain okey je, saya dapat suami tak guna Ustaz. Nampak tak? Awak keluarkan perkataan yang tak baik. Kalau dengan saya pun awak cerita suami saya tak guna. Kalau depan suami awak, tak tahu awak panggil apa. Faham tak cerita? Bermulanya kita tak bahagia dengan cakap kita tak bahagia. Cakap benda tak bagus. Lintasan benda tak bagus. Dalam hati cakap benda tak bagus. Fikir lagi benda tak bagus. Nampak ni? Macam-macam simple dia benda ni. Tapi itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Seronoknya tengok Ustaz nampak bahagia je. Faham tak? Mula bahagia ni dengan 3 unsur-unsur ni. Okay, 3 unsur ni anak insya-Allah akan mula bahagia. Tapi rosaknya 3 ni, sini mulanya keburukan yang akan berlaku pada dia awak. Okey? Faham? Cerita nak kena bahagia. Jelas. Okey? Ustaz, saya dapat anak nakal Ustaz. Ya Allah, dia punya nakal. Okey? Dia punya nakal. Entahlah Ustaz, saya nak cerita macam mana tak tahu. Nakal Ustaz. Okey? Cara kita cakap dengan anak. Cakap benda tak baik-baik. Kita cakap benda tak baik. Apa yang kita cakap, terus lekat kat anak. Okey, doa ibu. Cakap benda tak baik-baik. Saya tengoklah. Okey, saya tengok. Berlaku pada anak-anak. Berlaku pada anak dia sendiri. Ialah bermulanya anak dia nakal dengan cakap dia. Cakap dia benda yang mak ayah. Walaupun kadang-kadang dia tak cakap kat anak, tapi dia dengar. Dia dengar daripada mak ayah dia cakap benda yang teruk-teruk. Maki orang tu, maki orang ni. Dia tak cakap kat anak dia. Tapi anak dengar. Apa anak buat? Dia maki orang lain juga. Faham tak? Cakap kita. Cakap mak ayah. Okey? Mulanya kita ni dengan rosaknya dengan cakap. Okey?
kuatkan fikir kita. Jadi pertama, apa-apa pun walau nampak benda tu buruk, sangka baik, fikir baik kat dia. Okey, fikir baik kat benda tu. InsyaAllah kebaikan akan datang pada diri kita. Okey. Ada orang dia rasa susah je hidup dia. Susah je hidup dia, cakap, "Ustaz, saya susah, Ustaz." Okey, "Saya susah, Ustaz." "Kenapa susah?" Saya cakap dia, "Macam mana boleh kata awak susah? Duit ada berjuta-juta simpanan. Zakat sampai, okey, zakat, dia bayar zakat 500,000 setahun. Simpanan tak tahulah berapa. Okey, zakat simpanan dia 500,000 setahun. Tapi tak bahagia. Okey, tak bahagia. Okey, apa dia cerita? Sebab cakap dia tak bagus. Cakap dia tak bagus dengan family. Cara dia cakap semua menyakitkan hati orang. Okey, jadi dia sendiri akan, apa yang dia keluarkan, itu yang dia akan dapat. Dia buat keluar benda yang negatif, dan dia akan dapat benda yang negatif ni. Tapi kalau kita mula cakap benda baik-baik, bantu orang, benda yang baik-baik, cakap benda baik, bantu orang untuk buat benda baik, okey, insya-Allah kebahagiaan akan terpantul balik dekat dia. Itu cerita dia. Okey, bila kita buat benda baik-baik, insya-Allah kebaikan tu akan dapat diri kita. Itu kunci dia. Okey, mula tu dulu. Okey, nanti kita akan kupas lebih detail macam mana kebahagiaan ikut skop kita. Yes, pengaruh kawasan persekitaran pun memberi kesan. Okey, itu sebab kita kena cari suasana yang baik-baik. Okey, cari suasana yang baik-baik. Okey, nak jadi hebat, okey, nak jadi hebat, kena cari orang lebih hebat pada kita sebagai sandaran. Okey, nak bersyukur, kita kena tengok orang bawah pada kita. Okey, nak jadi hebat, kena tengok letak aim dekat orang lagi tinggi. Jangan letak sama dengan kita. Kita gaji 1,000, tengok kawan aku, okey dah 1,000. Okey, kita tengok orang bahagia, okey lah, sama bahagia je. Why not dia jadi orang bahagia dan bahagiakan orang lain? Tu dia cerita. Okey, ini nak cerita sekarang ni bahagia. Okey, untuk nak jadi orang hebat, kena letak aim orang yang lagi atas. Okey, dan jangan terlalu tinggi. Okey, jangan terlalu tinggi. Saya nak jadi baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi sangat, dia jadi macam apa? Tak sampai ke awan. Boleh kita letak pada sandaran sahabat-sahabat Nabi. InsyaAllah kalau nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf, kalau nak jadi macam Abu Hurairah, macam tu contohnya. Okey, kalau nak jadi macam Uthman bin Affan, macam tu. Jadi kita ada sandaran. Okey, sandaran supaya kita tak terlalu tinggi sangat. Bila tinggi sangat tak sampai. Okey, begitu juga dalam kita nak doa. Nak doa income. Okey, saya nak bagi tips untuk cara kita doa. Minta doa income. Okey, minta doa income pun sama. Okey, pun kita kena sandarkan ikut step. Bukannya terus minta, "Ya Allah, bagi aku 1 juta." Okey, nak doa pun sama. Jangan doa terus dapat 1 juta. Nanti lembek awak. Dapat 1 juta, dah tak berani nak keluar rumah. Okey, saya nak cerita, bila doa kita ikut step dia. Kalau biasa gaji 1,000 sebulan, okey, bila dah doa naik pada 1,500. Contoh, bila dah doa, Allah buka rezeki ni, dah jadi 1,500. Dah lebih, baru nak naik lagi. Ya Allah, bagi aku rezeki bulan ni 3,000. Bulan ni 1,500, naik 3,000. Ya Allah, bagi aku
rezeki 3,000. Dah dapat, baru minta lebih, tambah. Supaya bukan apa, bukan Allah tak mampu, takut kita tak mampu. Faham? Begitu juga nak letak bahagia. Okay, kalau nak doa bahagia, kita kena ada step dia. Okay, contoh kita ada pasangan yang uji kita ni pasangan nakal sikit. Okay, pasangan nakal. Okay, dia ni contoh tak semayang. Okay, nak suruh dia semayang belum tentu. Jadi kita doa dia, apa dia? Ya Allah, bagi kurniakanlah, ya Allah, kurniakanlah pada, ya Allah, kekuatan untuk solat subuh. Contoh macam tu. Ataupun kita doa dulu, ya Allah, bagi dia kekuatan untuk dia solat maghrib, isyak. Macam tu. Mungkin dia akan segan dulu. Okey, kita buat dulu 1 waktu, 2 waktu doa untuk dia. Okey, dia tambah lagi. Lama-lama cukup 5 waktu. Okey, mudah-mudahan macam tu. Maknanya ini untuk pasangan tak solat. Okey. Dan ini latihan dia. Kita nak doa supaya hati kita, okey, hati kita sendiri boleh terima benda tu. Okey. Dan satu lagi, bila doa, okey, untuk bahagia ni, kita kena macam saya cakap, bila doa mesti ada checkpoint. Okey, macam tadi dia ada gap. Okey, daripada 1,000 naik 2,000 naik 3,000 macam tu. Begitu juga kita bahagia. Okey, bahagia contoh, saya ni bahagia kalau suami saya bersama dengan saya. Okey, suami saya ada dengan saya, sentiasa ada bersama dengan saya. Kalau awak doa macam tu, selamat awak. Okey, selamat awak. Dia pun tak kerja, nak duduk dengan awak pada muka. Lepas tu dah menyampah. Okey, duduk je 24 jam kita. Okey, biar doa tu biar ada gap, biar ada step dia. Kalau bersama saya sekurang-kurangnya, okey, kita boleh mula dengan, kalau 1 minggu mungkin nak dapat jumpa 10 minit pun susah. Okey, doa dengan ni, Allah bagilah aku seminggu jumpa dengan suami aku ni sejam sehari. Okey dah, contoh. Lepas tu doa lebih lagi. Macam tu. Makna ada step by step dia. Okey, insya-Allah. Dan kebahagiaan, okey, apapun kebahagiaan, apapun jenis kebahagiaan yang anda alami sekarang, dia akan bermula dengan fikir kita. Okey, bermula dengan fikir kita, fikir yang baik-baik. Okey, bermulanya kerosakan, kehancuran awak ialah bermula dengan fikir negatif. Fikir tu jahat, ini jahat, itu jahat, semua teruk, kerajaan jahat, semua teruk, yang teruknya awak. Okey, bila awak semua fikir semua jahat, ini semua salah kerajaan, ini semua salah pemerintah negeri, ini semua salah menteri besar, ini semua salah COVID, ini semua salah. Bila awak semua fikir salah, negatif yang akan awak dapat. Why not fikir yang benda baik-baik, benda yang baik-baik. Okey, sama benda fikir yang baik-baik. Yang seterusnya doa benda baik-baik. Ya Allah, kurniakan aku, ya Allah. Kalau kita ada susah, okey, kena ada susah, beritahu susahan kita dengan Allah. Lepas tu doa dengan Allah. Doa benda baik-baik yang kita nak. Okey. Yang ketiga apa tadi? Cakap baik-baik. InsyaAllah boleh. Okey, InsyaAllah boleh. Betul Faikah. Okey. Semua salah, saya je betul. Okey, cakap benda baik-baik. Ni. Okey, cakap benda baik-baik. Dan insyaAllah memang kita akan nampak semua kebaikan. Kan, salah itu lelaki, betul itu perempuan. Jadi tak ada masalah. Okey, insyaAllah mula sekarang ubah kita punya ni, ubah kita cara hidup kita. Okey, cara kita fikir, cara cakap kita, cakaplah benda baik-baik. Kalau orang bisnes cakap benda buruk-buruk, okey, benda buruk-buruk, cakap pasal aku tak ada duit,
Saya tak cukup lagi ni. Duit mana nak cukup? Duit mana. Cakap benda negatif. Okey. Kena pula ada COVID. Susah lah. Nak niaga macam mana ni? Cakap benda buruk. Jadi apa orang dapat? Awak dapat benda buruk. Jadi insya-Allah cuba ubah. Okey. Next kita cuba ubah. Okey, pagi ni ubah benda ni dan insya-Allah. Dan untuk siapa yang nak join pukul 9.30 nanti, okey, kita akan ada majlis bacaan Yasin. Majlis bacaan Yasin dan bersama Kursus Terapi insya-Allah, dan pelancaran insya-Allah untuk kelas masalah untuk kelas rawatan untuk gastrik, okey, kelas makanan, pengurusan stres dan perawatan untuk masalah gastrik akan bermula hari ini. Pendaftaran dia dibuka pukul 10 hingga pukul 2 sahaja. Okey. Hari ni. Ni insya-Allah boleh join kita dan kita boleh join sama-sama untuk doa nanti. Baca Yasin pukul 9.30 sampai pukul 10 saja. Insya-Allah boleh join sama-sama, beritahu kawan-kawan. Dan insya-Allah untuk program gastrik ni, apa pun saya akan usahakan sekurang-kurangnya, okey, saya target lah, okey, sekurang-kurangnya target tahun ni berapa orang? 5,000 orang yang sihat gastrik insya-Allah. Sihat gastrik ke, okey. Ada sikit lagi. Okey. Insya-Allah lagi 2,000 orang tak juga target lagi. Insya-Allah kita akan semua sama-sama sihat. Semua sama-sama sihat gastrik GERD anxiety. Okey. Dan insya-Allah apa hal, insya-Allah esok kita akan sama lagi bercerita. Okey, bercerita berceloteh. Insya-Allah untuk semangat tips pagi-pagi untuk anda rasa mungkin nak kena cas hari-hari, nak kena cas hari-hari untuk rasa semangat untuk sihat gastrik insya-Allah. Gastrik GERD anxiety insya-Allah. Okey. Apa-apa pun kita jumpa lagi esok di masa yang sama. Di waktu yang sama. Okey, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.